Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Yang kelima, al-khamisu at-tafahum. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam bab terkait dengan wasailu at-tazkiyah, sarana-sarana penyucian jiwa ataupun wasilah ataupun jalan untuk kita mencapai penyucian jiwa ataupun disebut juga dengan tazkiyatu an-nafs. Perkara yang kelima ini iaitulah tilawatul Quran, dengan baca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengikut apa yang dinakalkan oleh pengarang kitab kita ini, Al-Allamah Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, penghayatan batin, penghayatan jiwa. Ketika kita membaca Al-Quran, kita hendaklah membaca dengan penuh penghayatan. Merangkumi ini yang kelima, penghayatan perkara yang perlu kita hadir dalam jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran. Yang kelima itu at-tafahum. Adapun sebelum ini, kita ulang semula sebagai peringatan. Yang pertama ialah aslul kalam. Hendaklah jiwa kita menghadirkan asal usul kalam yang ingin kita baca ini bukan kalam biasa, bukan datang daripada manusia, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya at-ta'zim. Hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, pengagungan, yakni pengagungan kepada al-mutakallim, kepada zat yang mana kalam itu datang daripada dia. Dalam arti lain, iaitu hadirlah hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya hudurul qalb. Hudur qalb. Hadir hati kita bersama kalam yang kita baca itu. Setiap bacaan kita, setiap patah, setiap ayat atau setiap kalimah yang kita tuturkan itu hendaklah disertai bersama dengan hati hadir bersama dengan bacaan kita. Dan yang keempat yang kita baca sebelum ini iaitu at-tadabbur. At-tadabbur, kata Imam Al-Ghazali, dia bukan sekadar hudurul qalb. Dengan hudurnya, dengan hadirnya hati bersama bacaan itu belum mencapai tahap tadabbur. Kerana boleh jadi hati kita hanya hadir bersama dengan kalimah ataupun bersama dengan huruf yang kita tuturkan, tapi kita tidak mentadabbur apa yang kita baca itu. Jadi tadabbur ni ta'ammul, kita merhati, merenung ayat-ayat yang kita baca itu dengan tujuan untuk kita mengambil i'tibar bagi diri, dan juga sama ada berupa kefahaman ataupun amalan. Dan ini Imam Al-Ghazali rahimahullah menekankan dengan lebih terperinci satu cabang daripada cabang tadabbur, iaitu tafahum. Kita berusaha untuk memahami
dengan sesungguh-sungguhnya ayat yang kita baca itu. Maka kata dia, wa huwa an yastawdiha min kulli ayatin ma yaliqu biha. Itu makna tafahum. Diterjemahkan dalam kitab kita ini, dalam edisi terjemahan ini, kata dia yang kelima, tafahum, memahami secara mendalam. Tafahum itu dari segi bahasa lah, berusaha untuk memahami. Iaitu, ini makna tafahum mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu mencari kejelasan, yastawdiha, mencari kejelasan dari setiap ayat secara tepat. Min kulli ayatin ma yaliqu biha, iaitu mencari kejelasan dari setiap ayat yang kita baca secara tepat. Dalam bahasa Arabnya disebut ma yaliqu biha, sesuai dengan ayat itu. Mencari kejelasan. Kita cuba untuk memahami ayat itu dengan dipanggil dengan kefahaman yang jelas, mengikut sesuai dengan ayat tersebut. Kerana kata dia, Al-Quran meliputi berbagai masalah tentang sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatannya, hal ihwal para nabi, ihwal para pendusta seperti Fir'aun, Namrud, Qarun, seperti Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab, dan begitu juga lah al-mala'u, para bangsawan, para orang ternama di kalangan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini selain daripada menceritakan ihwal para nabi, maka dia juga menceritakan ihwal para pendusta, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul, dan bagaimana mereka dihancurkan. Perintah-perintahnya di Al-Quran juga mengandungi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, larangan-larangan Allah, syurga dan juga neraka. Jadi semua ini menuntut kefahaman. Jadi kalau kita baca saja Al-Quran, tidak berusaha untuk memahami, maka kita tidak jelas bagi kita sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, perbuatan-perbuatan Allah yang ada disebut dalam Quran, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para pendusta. Dalam Quran ada perintah Allah, ada larangan Allah. Dalam Quran ada ayat-ayat yang menceritakan tentang tempat yang bakal dituju oleh kita, itu akhirat. Di sana ada syurga, ada neraka. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sememangnya Al-Quran ini perlu difahami. Tentang sifat-sifat Allah sebagai contohnya yang terdapat dalam Al-Quran, maka Allah berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 23, Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi dalam ayat-ayat ini, terjemahannya di sini disebut Al-Malik, Raja, Al-Malikul Quddus. Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Raja, Raja Al-Quddus yang Maha Suci, yang Maha Suci. Kemudian As-Salamul Mu'minun, As-Salam diterjemahkan dengan yang Maha Sejahtera, yang Maha Sejahtera ataupun yang Maha memberi kesejahteraan kepada hamba-hambanya. Al-Mu'min, Al-Mu'min yang mengurniakan keamanan. Al-Mu'min, dan sebagian mufassir mentafsirkan Al-Mu'min ay Al-Musaddiq, zat ini Allah SWT, Tuhan yang membenarkan Rasulnya.
Rasul yang diutuskan dengan mukjizat. Jadi bagaimana Allah memberi dokongan kepada rasul-rasulnya, iaitu dengan menggunakan kepada mereka mukjizat. Jadi mukjizat ini menegaskan bahawasanya sememangnya dia adalah rasul yang aku utuskan, kerana apa yang dia tampilkan yang berupa mukjizat itu mustahil untuk berlaku melainkan daripada aku, Tuhan. Itu mendatangi sebahagian daripada ataupun maksud al-mu'min. Al-mu'min sebagaimana disebut dalam tafsir. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha berkuasa. Al-Mutakabbir yang maha agung ataupun yang maha memiliki keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu di antara ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Jadi dengan hanya kita memahami, dengan hanya kefahaman sajalah kita boleh memahami, mengetahui maksud daripada nama-nama ini. Hendak dan firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandingkan di antara an-nafi wal isbat. Menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, iaitu penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kemudian diikuti dengan mengisbatkan sifat yang sempurna bagi Allah. Di antaranya ialah mendengar dan juga melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hendaklah makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut direnungkan agar dapat mengungkapkan yang berbagai rahsianya. Jadi dengan hanya renungan sajalah kita dapat untuk memahami berbagai rahsia yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk rahsia di sebalik ataupun rahsia yang tersembunyi dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik nama-nama dan sifat-sifat tersebut terdapat makna-makna terpendam yang tidak dapat diungkap kecuali oleh orang-orang yang mendapat taufik dari Allah. Jadi dalam setiap nama Allah itu terdapat dipanggil rahsia yang hanya terdedah kepada orang-orang yang diberi taufik, hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal inilah yang diisyaratkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika berkata, "Ma asara ilayya Rasulullah syai'an sallallahu alaihi wasallam katamahu 'alan nas illa an yu'tiyallahu azza wa jalla 'abdan fahman fi kitabih." Rasulullah SAW tidak merahsiakan kepadaku sesuatu yang disembunyikannya dari orang ramai, kecuali pemahaman seorang hamba tentang kitabnya, kitabullah. Asar ini ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud. Tapi dalam lafaz yang agak berbeza, walaupun maknanya sama. Dalam Sahih Bukhari, kalau kita rujuk dalam hadis yang bernombor 2882 daripada Abi Juhaifah. Abi Juhaifah, seorang murid pada Sayyidina Ali, kata dia, qultu li Ali, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Ali. Apa pertanyaan dia? Hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah. Apakah pada kamu ada sesuatu, yakni ilmu lah, suatu ilmu yang lain daripada wahyu,
illa ma fi kitabillah. Selain daripada yang terkandung dalam kitab Allah, ini Quran. Jadi kamu diguna bahasa indakum, jamak. Maknanya mungkin ahlul bait lah. Kerana bagi Syiah, orang Syiah sebahagiannya, maka menyantikkan bahawa dalam mushaf ini, dalam Quran ini, belum sempurna. Belum cukup kerana ada dipanggil ayat Al-Quran atau surah Al-Quran yang hanya dimiliki ataupun disimpan oleh Ahlul Bait. Jadi Abu Juhaifah, bagaimana direkod oleh Imam Al-Bukhari, dia kata dia pernah tanya Sayyidina Ali sendiri, apakah benar kamu, yakni Ahlul Bait, keluarga Nabi, ada menyimpan sesuatu yang lain daripada sekadar yang ada dalam kitab Allah ini? Qala, Sayyidina Ali menjawab, ma a'lamuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran. Itu sebagai lafaz Al-Bukhari. Dalam Sunan At-Tirmizi pun lafaznya la. Dan tidak. Tidak ada. Tidak ada yang mana yang masih tersembunyi ataupun hanya disimpan oleh kami, tidak ada. Ma alimtuhu illa fahaman. Kalau ada dipanggil, kalau ada yang berbeza daripada orang lain pun, kata senang ni adalah kefahaman. Yu'ti hillahu, kefahaman yang mana yang diberikan Allah kepadaku. Kefahaman diberikan oleh Allah kepada rajulan, kepada seseorang fil Quran, berkenaan Quran. Itu yang berbeza. Maknanya dari segi wahyu sama. Wahyu yang Allah Ta'ala kurniakan melalui Muhammad SAW kepada kami, kepada orang lain sama. Tidak ada beza sikit pun. Yang berbeza hanyalah kefahaman yang dikurniakan Allah kepada seorang yang dia kendaki, sehingga dia dapat memahami ayat-ayat dengan baik, dengan benar. Itu yang Sayyidina Ali sebut, yang mana dari segi maknanya samalah sebagaimana yang direkod oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan diqalkan oleh pengarang kitab kita ini. Karena itu hendaklah dia selalu berusaha mencari pemahaman tersebut. Jadi hendaklah seorang Muslim itu berusaha untuk mencari kefahaman itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengendaki ilmu orang-orang terdahulu dan orang kemudian, maka hendaklah ia mendalami Al-Quran. Jadi ini sahabat Nabi yang lain, tadi Sayyidina Ali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan yang hampir sama. Siapa-siapa yang nak ilmu sebagaimana ilmu orang terdahulu, terdahulu ni mungkin merujuk kepada ilmu para sahabat, mereka lah generasi yang terawal bersama dengan Nabi SAW. Ataupun mungkin terdahulu maknanya Nabi-Nabi, ilmu para Nabi, para Rasul terdahulu. Maka hendaklah dia berusaha mendalami Al-Quran Karim. Ini terjemahan secara harfiahnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arabnya yang disebut oleh Imam Ghazali, ungkapan Ibn Mas'ud ini, man arada ilma al-awwalina wal-akhirina falyusawwir al-Quran. Falyusawwir al-Quran. Jadi falyusawwir al-amar, dipanggil lamul amri. Hendaklah. Sawara ini bahasa, istaqsa. Hendaklah dia mengkaji, dipanggil al-bahasa. Bahas, hendaklah dia mengkaji, istaqsa. Istaqsa mana? Mencungkilnya, mencarinya daripada Al-Quran. Jadi barang siapa mendaki ilmu orang-orang terdahulu dan orang terkemudian, dan orang terkemudian diberi hidayah, ditunjuk oleh Allah, maka hendaklah dia mencarinya di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan ilmu
Al-Quran itu kata dia lagi, yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam Al-Quran, di antara perkara yang banyak disebut oleh Allah ialah asma Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, merintahkan kita dalam surah Al-A'raf, "Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha." Dan Allah Taala ini, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, Al-Husna, Al-Ahsan. Mu'annas bagi Al-Ahsan. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah, sembahlah Allah biha dengan nama-nama tersebut. Jadi keseluruhan, kalau kita perhati pengulangan nama-nama Allah dalam Quran ini, merangkumi nama Allah itu sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, lebih kurang 4,900 lebih. 4,991 kali nama-nama Allah disebut. Dan nama Allah Ta'ala saja paling banyak disebut sebanyak 2,694 kali. Dan kalimah alif lam ha Allah di sini. Dan kemudian setelah kalimah Allah, kalimah nama Allah yang paling banyak disebut dalam Quran ialah Ar-Rabb. Ar-Rabb, iaitu sebanyak 973 kali. Kataan Al-Ilah yang disebut sebanyak 111 kali. Al-Alim 153 kali. Ar-Rahman 55 kali. Ar-Rahim 113 kali. Al-Aziz 85 kali disebut. Jadi orang yang baca Quran daripada awal sehingga tamat, sehingga habis, dan dia mengkhatamkan Al-Quran, bermakna dia telah menyebut nama Allah sahaja 4,991 kali. Dan itu melebihi daripada apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dia menyebutkan dalam satu hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sallallahu alaihi wasallam, yang sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang menghitung, ahsaha, al-ihsa, makna menghitungnya, berzikir dengannya, mengulang-ulangnya, mentadaburnya, dakhal jannah, niscaya dia akan masuk dalam syurga. Jadi orang yang rajin baca Quran sehingga khatam, dia automatik, sekaligus dia menghitung nama-nama Allah, bukan sekadar 99, bahkan lebih daripada 99 kali. Kerana nama-nama Allah SWT ini dalam Al-Quran dia bukan hanya ada 99. Dari segi nama dia ada 100 lebih, 112 nama Allah. Sebab itu kata ulama, penegasan Nabi tadi, Allah memiliki 99 nama, bukan bermakna nama Allah itu terhad pada 99. Yang tidak, itu menggambarkan banyak. Allah memiliki banyak nama. Kerana orang Arab bila dia sebut 99, ada kalanya dia memberi maksud banyak. Jadi sebab itu dalam satu doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak atau anzaltahu fi kitabik atau ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kebesaran dan keberkatan dan nama-namamu yang merangkumi nama-nama yang Allah min as'aluka bi kulli ismin, nama-nama yang kau namakan ianya dengan dirimu dengannya. Allah min as'aluka bi kulli ismin sammaita bi nafsak atau anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitab-kitabmu, atau alamtahu ahadan min khalqik, ataupun dan nama-nama atau nama-nama yang kau ajarkan ia kepada salah seorang daripada hamba-Mu, atau ista'sarta bihi tabihi fi ilmi ghaibi andak, ataupun nama-nama yang mana engkau simpan, engkau sembunyikan ia, mana hanya engkau saja yang mengetahui dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi menunjukkan bahawasanya ada di sana nama-nama yang Allah Ta'ala masih simpan, hanya dia saja yang mengetahui. Dan ada nama-nama yang Allah Ta'ala ajarkan kepada orang tertentu,
di kalangan hamba-hamba dia. Kalau tuan-tuan dan sekalian melihat dalam surah An-Naml kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kisah yang berkait dengan Balqis dalam surah An-Naml, dalam ketika mana setelah Nabi Sulaiman AS mengutuskan surat kepada Balqis, menjemput Balqis atau memerintahkan Balqis berada di Yaman, menghadap tunduk kepada kerajaan dia, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di Palestin, dan Balqis memutuskan untuk tunduk. Kemudian dia bersama rombongan menuju ke Palestin, menghadap Nabi Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman, sebelum Balqis tiba, Nabi Sulaiman AS berhasrat untuk menimbulkan kejutan pada dia nanti, bila dia tiba nanti. Maka Nabi Sulaiman telah dalam mesyuaratnya bersama dengan quorum mesyuaratnya, termasuk jin, termasuk menteri-menterinya dan sebagainya. Maka Nabi Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa yang di kalangan kamu yang hadir dalam mesyuarat ini, wahai di kalangan para ketua atau para pemimpin, siapa di kalangan kamu yang boleh mendatangkan singgasananya, ini singgasana Balqis, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum dia tiba kepadaku dalam keadaan menyerah. Sebelum mereka, rombongan Balqis, tiba kepadaku muslimin dalam keadaan menyerah diri. Qala ifrit minal jin, berkatalah ifrit berkata, ifrit pun masuk dalam quorum syarat Nabi Sulaiman itu. Dia pun berkata, atika bi qabla an taqum maqam, aku boleh mendatangkannya, singgasananya itu sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sungguhnya aku seorang yang kuat, yang ada kekuatan, lagi seorang yang amanah. Tapi qala alladhina indahu ilmun minal kitabi, berkata pula seorang mana manusia yang mana padanya ada satu ilmu daripada kitab Allah. Ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk, aku boleh membawanya kepada kamu sebelum dipanggil matamu matamu berkedip. Kalau maksud begitulah. Sebelum dipanggil, dalam tafsiran ni dia disebutkan sebelum dipanggil sebelum matamu berkedip. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dan mana lebih pantas, lebih pantas lagi. Kalau ifrit tadi, dia boleh bawa sebelum habis mesyuarat, sebelum Nabi Sulaiman bangun di tempat duduk. Tapi yang ini ni disebut dengan bahasa alladhi indahu ilmu minal kitab, seorang wali Allah ini, awliya Allah ini, yang dikurniakan ilmu oleh Allah daripada kitab Allah, dia boleh bawa lebih pantas lagi. Dalam tafsir menceritakan bahawa nama dia ini, nama individu ini adalah Asif. Nama dia Asif. Dan kata tafsir Jalalain, Asif ini dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahsia daripada salah satu nama Allah. Mana dia tahu rahsia salah satu nama Allah, kerana nama Allah Taala ini
disuruh untuk kita bertawassul dengan dia. Tawassul bi asma'illah. Jadi dia tahu salah satu rahsia nama Allah ini. Dan setiap kali dia berhajat kepada sesuatu daripada Allah, maka dia akan mohon kepada Allah dengan nama itu. Itu kehebatan dia. Jadi di antara sebagian ulama menyatakan bahawa di sana Nabi menyebutkan dalam hadisnya Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Tidak seseorang berdoa dengan nama Allah yang teragung itu melainkan doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada banyak-banyak nama Allah Taala itu, mana satu nama Allah yang teragung? Maka sebahagian ulama menyatakan iaitu nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Nabi sendiri pun berdoa dengan nama, dua nama ini. Di antaranya doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Rahmataka arju la takilni ila anfusi la nafsi tarfata ainin abadan wa aqim zalika ya ni'mal. Inam Allah Ta'ala berzikir, berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha, yang berdiri, yang berdiri sendiri, menguruskan segala makhluk dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Astaghis, aku mohon. Aku mohon, al-ghaus, ini al-ma'unah. Aku mohon pertolongan. Jadi, begitulah. Dalam Quran ini, kata Ibn Mas'ud, kita hurai panjang sikit masalah asma Allah ini, kerana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sendiri, dia menyebutkan, setelah dia menyebutkan bahawa siapa menghendaki ilmu orang terdahulu, orang kemudian, maka kaji Quran, cari dalam Quran. Dan ilmu Al-Quran yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kita dia berminat mengaji sifat-sifat saja. Jadi perlu tambah satu lagi, iaitu mengaji nama-nama Allah. Bahkan mengaji nama-nama Allah itu merangkumi sifat. Kerana setiap nama-nama Allah Ta'ala itu terkandung di dalamnya sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah adalah seperti menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan ini hendaklah orang yang membaca Al-Quran memahami darinya sifat-sifat Allah. Sebab perbuatan menunjukkan pada pelaku. Perbuatan menunjukkan pada pelaku. Jadi bila kita tengok apa yang Allah Ta'ala lakukan di alam ini. Apa yang Allah Ta'ala lakukan di alam ini. Di antaranya ialah menciptakan alam ini dengan penuh indah. Maka dia pun indah. Sebab dia menciptakan alam ini penuh dengan keindahan. Maka dia adalah zat yang maha indah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan dia sukakan yang indah. Kita perhatikan alam ini, dia dengan sangat teliti dari segi jaraknya, dari segi ketepatannya, dari segi kesesuaian dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha dipanggil nama-nama yang berada dalam kelompok yang sama dengan Al-Alim, iaitu Al-Khabir Al-Latif. Al-Khabir Al-Latif. Tuhan yang maha mengetahui hakikat setiap perkara dan Tuhan yang maha mengetahui sehalus-halus perkara. Al-Latif. Selain daripada Tuhan yang maha lembut, yang maha bersimpati, Al-Latif, yang maha pengasih, penyayang. Tapi Al-Latif juga, sebagai ulama mentafsirkan, merujuk pada ilmu Allah yang sangat seni, yang sangat detail, yang sangat halus.
Jadi perbuatan Allah daripada kita merenung kejadian Allah yang alami membawa kita untuk mengenali Allah Ta'ala itu sendiri. Itu yang disebut di sini. Sebab perbuatan menunjuk pada pelaku. Satu keagungannya menunjukkan pada keagungan yang lain. Asalnya yang ini perlu terjemahannya perlu dibetulkan. Karena disebut id al-fi'lu yadullu 'ala al-fa'il. Ini sebagian diterjemah tadi. Sebab perbuatan menunjukkan kepada al-fa'il, orang yang membuat. Fatadullu 'azamatuhu 'ala 'azamatih. Maka keagungan perbuatan menunjuk kepada keagungan pembuat. Tapi di sini satu keagungannya menunjuk pada keagungan yang lain. Tapi asalnya fatadullu 'azamatuhu. Dhamir hu itu kembali pada al-fi'lu. Ya. Fatadullu 'azamatul fi'li ala 'azamatil fa'il. Di mana keagungan perbuatan, mana perbuatan itu bila hebat, menunjukkan bahawa pembuatnya itu, orang yang buat juga hebat. Dalam perbuatan tidaklah difahami pula kaitan dengan pelakunya. Jadi bila kita melihat perbuatan, kita kaitkan dengan pelaku. Barang siapa mengenal Allah yang maha benar, maka ia akan melihatnya, yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Karena segala sesuatu berasal daripadanya. Mana melihat Allah di sebalik segala sesuatu, peristiwa, segala kejadian yang berlaku di alam. Karena Allah yang menjadi sumbernya. Karena segala sesuatu berasal darinya. Kembali kepadanya. Akan kembali kepada Allah. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Dengannya. Dengan kekuasaannya. Dengan izinnya. Dan untuknya. Ini miliknya. Segalanya milik Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut inna kulla syai'in fahuwa minhu. Mana minhu daripada Allah. Wa ilahi akan kembali kepada Allah. Wa bihi dengan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Illa billah. Ba' as-sababiyah dengan sebab. Ba' as-sababiyah. Di sana ba' itu dengan itu harful jar. Tapi dari segi maknanya itu ba' as-sababiyah. Dengan sebab Allah. Mana wujud dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu lam tamlik. Milik Allah. Dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia wa anna kulla syai'in id kullu syai'in fa huwa minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu. Wa man la yarahu fi kulli ma yarahu fa ka'annahu ma'arafahu. Maka barang siapa yang tidak melihatnya, melihat Allah dalam segala sesuatu yang dilihatnya, maka sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi siapa yang, kalau kita kata kita kenal Allah, tapi kita hanya hidup dengan benda, dengan sebab, dengan musabab. Tidak hidup dengan musabib, penyebab, iaitu Allah. Mana kita tidak kenal Allah. Kita tengok bintang saja, takat bintang saja. Kita makan, takat makan. Makan kenyang. Jadi kita kaitkan makan dengan kenyang. Kenyang dengan makan. Tapi kita tidak kaitkan dengan Tuhan yang menjadikan makanan. Tidak Tuhan yang menjadikan perut yang memerlukan makanan. Dan Tuhan yang menjadikan asbab kenyang perut. Kita tidak kenal. Jadi mana kita tidak kenal Allah. Kita hanya kenal perbuatan Allah tapi tidak kenal fa'il. Jadi sebab itu perlunya perenungan. Sebab itu Al-Quran suruh kita merenung. Penuh dalam Al-Quran itu ayat af'alullah. Ayat berkenaan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk direnungi oleh kita. Maka segala barang siapa yang mengenalnya, mengenal Allah, maka dia pasti mengetahui bahawa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Batil bukan gandingan kepada al-haq. Batil dengan makna sebenar.
kewujudannya yang tidak sebenar dia panggil, ataupun ad-dhaya'. Batil dengan mana ad-dhaya'. Hanya Allah Ta'ala saja yang wujud yang hakiki. Yang lain itu adalah wujud nisbi dia panggil. Kewujudan nisbah yang kepada dipanggil kewujudan yang memerlukan kepada tempat dan masa. Jadi yang maknanya yang tertakluk, kewujudan yang tertakluk dengan masa dia panggil. Sebelum ni kita tidak ada pun. Telah jadi ke Allah barulah ada. Jadi kewujudan kita bukan kewujudan yang hakiki kerana kita pernah mengalami suatu masa ketiadaan dia panggil. Hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi kewujudan yang sebenar di mana dia tidak tertakluk dengan masa dan juga dengan tempat, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan bahawa segala sesuatu pasti binasa, kecuali Dia, yakni Allah. Oleh sebab itu, apabila membaca firman-Nya, bila kita baca dalam Quran, kita akan bertemu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun. Jadi Allah Taala guna perkataan itu, istilah yang ibarat itu. Afara'aitum, tidakkah kamu merhatikan, tidakkah kamu merhatikan, tidakkah kamu merhatikan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Bukan perhatian biasa, tapi perhatian untuk sampai kepada apa yang tersirat di sebalik yang kita perhatikan itu. Oleh itu, apabila membaca firman Allah, afara'aitum, terangkanlah kepadaku. Diterjemah, afara'aitum dengan akhbir. Dan di sana ada terjemahan lain asalnya yang lebih dalam. Di antaranya terjemahan dalam Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman dia terjemahkan, tidakkah kamu memikirkan? Itu asalnya terjemahan itu. Sebab ru'yah di sini adalah ru'yah qalbiyah. Allah Ta'ala suruh perhati, bukan perhati dengan mata. Perhati dengan mata kita dah buat dah selalu. Tapi yang dimaksud oleh Allah sini adalah memerhati dengan ru'yah al-qalbiyah. Afara'aitum, ru'yah al-qalbiyah. Yang diterjemahkan juga dengan basirah. Kita ada basar, pandangan mata. Ada basirah, pandangan mata hati. Jadi afara'aitum di sini ialah, tidakkah kamu memandang dengan mata hati kamu? Maka pandangan dengan mata hati kamu itu ialah memahami, memikirkan. Jadi dalam Pimpinan Ar-Rahman, dia terjemahkan, afara'aitum, tidakkah kamu memikirkan? Masa itu lebih terjemahan itu lebih tepat daripada terjemahan di sini. Walaupun terjemahan sini betul, tidak salah. Terangkan kepadaku tentang nutfah. Kalau dalam Pimpinan Ar-Rahman, tidakkah kamu merhatikan kepada nutfah air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim isterimu. Terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam, dan tidakkah kamu merhatikan apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataupun Tuhankah yang menumbuhkannya? Terangkanlah, tidakkah kamu merhatikan kepada air yang kamu minum. Afara'aitumul ma'u alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu yang menurunkannya pada awan? Kemudian terangkanlah kepadaku api yang kamu nyalakan. Afara'aitum, tidakkah kamu merhatikan kepada api yang kamu nyalakan daripada kayu api. Jadi maka hendaklah pandangannya tidak terbatas kepada air, api, tanaman dan mani, tetapi hendaklah merenungkan tentang mani yang merupakan nutfah yang serupa bahagian-bahagiannya, kemudian memperhatikan bagaimana proses menjadi daging, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi sel, proses pembentukan bahagian-bahagian tubuhnya dengan berbagai macam bentuk seperti kepala, tangan, kaki, jantung, hati dan sebagainya. Kemudian memperhatikan sifat-sifat mulia yang muncul darinya padanya.
Mana pada manusia itu bila dah menjadi dia lahir sebagai manusia, maka muncul pula pada dirinya itu mendengar, melihat, berakal dan lain lagi sebagainya. Kemudian matikan pula sifat-sifat tercela, turut muncul daripada manusia itu sifat tercela yang muncul padanya seperti marah, syahwat, sombong, bodoh, dusta, suka berdebat dan sebagainya yang difirmankan Allah. Dan apakah manusia tidak mematikan bahawa kami menciptanya dari tetes mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Jadi itu kita perhati kepada sifat manusia, lahir perbuatan manusia, maka kita akan memahami manusia itu apa dia. Daripada perbuatan manusia, kita akan dapat memahami bagaimana bezanya manusia dengan haiwan-haiwan yang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, kemudian perhatikan keajaiban-keajaiban ini untuk mencapai tingkatan berikutnya, iaitu melihat super keajaiban. Iaitu sifat yang darinya muncul berbagai keajaiban itu, iaitu akal ataupun hati, kekuatan manusia untuk memahami, kekuatan iradah, kekuatan kehendak. Jadi bila kita tengok manusia dengan perilaku-perilakunya, maka kita akan menyimpulkan bahawasanya sememangnya manusia ini adalah makhluk yang sangat unik. Kerana dia memiliki sifat-sifat yang unik yang tidak ada pada makhluk yang lain, iaitu kebolehfahaman, kuah dia, potensi yang sangat besar. Daripada kuah itu, potensi itu, lahirnya dipanggil perbuatan-perbuatan yang hebat daripada manusia. Kalau dengan merenung perbuatan manusia, kita dapat menyelami hakikat kehebatan manusia, maka begitulah dengan merenung perbuatan-perbuatan Allah, kejadian-kejadian Allah di alam ini, kita dapat memahami betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa hebatnya iradah Allah, kudrah Allah, ilmu Allah, dan sifat-sifat Allah Taala itu. Sehingga akhirnya setiap kali melihat penciptaan, ia selalu melihat pula penciptaannya. Jadi begitulah, saudara sekalian, kita sentiasa mengkaji perbuatan. Sebab tu orang barat, dia mengkaji perbuatan, maka dia dapat banyak rahsia. Mengkaji ciptaan Allah akan dapat banyak ilmu. Tapi sayangnya barat ini, dia berhenti kepada dipanggil rahsia-rahsia di sebalik kejadian, tapi dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk sampai kepada di sebalik rahsia, di sebalik yang menjadikan, zat yang menjadikan. Dia mengkaji alam, dia tahu rahsia alam, tapi dia tidak sampai kepada rahsia pencipta alam. Dan kita pula malas mengkaji. Jadi sebab itu iman kita sederhana, Bayangkanlah kalau orang barat dia kaji alam, dia dapat rahsia alam. Kita pula mengkaji alam untuk mencapai rahsia pencipta alam. Maka kita akan mencapai ma'rifah yang lebih mendalam, lebih daripada apa yang mereka capai. Tapi sayangnya kita tidak ada minda pengkaji. Kita hanya diajar untuk menjadi minda pengikut. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa kalau dalam fiqh boleh taklid, boleh taklid dalam fiqh, kerana fiqh ni rumit. Dalam akidah tak boleh taklid sebenarnya. Tidak boleh taklid dalam akidah. Walaupun sah iman muqallid, tapi tidak sunyi daripada dosa. Mana dalam akidah ini mesti yakin dengan keyakinan ilmu. Tidak boleh yakin dengan keyakinan dipanggil taklid. Tapi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita pada ini. Kita menjadi generasi yang malas berfikir, malas merenung, malas mengkaji. Padahal kata Imam Al-Ghazali dalam kitab lain dalam Quran ini, ayat tentang Allah yang paling banyak sekali bukan ayat sifat, bahkan bukan ayat asma', ayat af'alullah. Af'alullah yang paling banyak sekali. Ayat tentang matahari, tentang bumi, tentang makhluk-makhluk Allah yang mana Allah suruh renung. Itu ayat yang paling banyak sekali.
Tapi kita masih lagi dalam peringkat bergelumang dengan sifat, tapi tidak bergelumang dengan af'alullah. Jadi sebab itu, bila kita tidak bergelumang dengan af'alullah, maka kefahaman kita tentang sifat Allah itu pun mengalami kekurangan. Yang tidak, penghayatan yang tidak kuat. Jadi mudah-mudahan ke depan ni, kalau tuan-tuan sekalian boleh mengikuti yang Ana sampaikan setiap pagi Sabtu itu, banyak Imam Ghazali menyentuh tentang ayat-ayat af'alullah dalam kitabnya Jawahirul Quran. Jadi sekadar itulah pada hari ini, insya-Allah kita sambung lagi, tak habis lagi al-tafahum, ada berbaki lagi, insya-Allah dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.